Dan yang ketiga, semua peralatan yang mahu digantikan mesti mengikut yang saya sebut tadi, state of the arts. Jadi 3 syarat itu telah dikemukakan, dan tentunya apabila cadangan lengkap untuk membangunkan kawasan ini, maka pendetailan ataupun perincian akan dikemukakan oleh pihak pemaju kepada Kementerian Pertahanan, dan saya sendiri akan memantau agar tidak berlaku sebarang penyelewengan, kerana saya bersama dengan Yang Berhormat mempunyai prinsip yang sama. Harta negara harus diberikan dengan izin, protections harus dijaga dengan baik, dan kalau mahu digantikan pun ianya mesti mempunyai nilai yang sama sekurang-kurangnya atau lebih daripada nilai yang sedia ada sekarang. Sila Batu dulu. Okey. Saya kat Yang Berhormat Menteri belum lagi address isu yang sangat fundamental, kerana sebelum ini kita di sini semua dimaklum bahawa tidak ada rancangan untuk membangunkan kawasan itu. Kalau nak lakukan adil, kalau hanya 3 proposal yang hanya dihantar, maksudnya hanya 3 syarikat yang tahu ada rancangan untuk dibangunkan semula. Kalau tidak, syarikat saya pun ingin letakkan proposal, tapi kita dijamin, diberitahu kerajaan tidak berniat untuk membangun semula, untuk melakukan sebarang aktiviti komersial, pembangunan komersial. Dan selepas itu pula dapat proposal secara sulit atau tidak terbuka kepada semua syarikat yang berminat. Saya agak kita telah menyeleweng dari isu yang sangat fundamental, iaitu keterbukaan dan konsep open tender. Yang Berhormat Batu, sebab pun tak saya jawab satu dulu. Yang Berhormat tempat sabar sikit, Kelantan dah segi sabar. Yang Berhormat Batu, keputusan tidak dibuat hanya dengan menerima pandangan 1-2 pegawai. Ianya dikemukakan pada jawatan kuasa pembangunan Kementerian Pertahanan, dan wakil-wakil daripada EPU, UKAS, daripada Jabatan Penilaian, daripada Kementerian Kewangan turut hadir, dan pendapat-pendapat mereka ini diambil kira. Dan tentulah prinsip-prinsip yang ditentukan oleh kerajaan di dalam membangunkan sesuatu aset yang dipunyai oleh mana-mana agensi kerajaan diambil kira sebagai garis panduan utama. Dan dalam hal yang demikian, kalau syarikat Yang Berhormat daripada Batu mahu masuk, kita sedia menerima dan buatlah presentation pada jawatan kuasa pembangunan. Dan jawatan kuasa pembangunan ini saya sedia hadir untuk dengar pendapat Yang Berhormat. Tetapi saya tak fikir kalau Yang Berhormat mahu masuk, sebab lebih baik gigit telinga polis daripada masuk proposal ini. Sila tempat. Terima kasih Yang Berhormat, dan terima kasih kerana Yang Berhormat dapat memberikan penjelasan yang baik dan tenang untuk untuk mengendalikan suatu kes yang amat besar, tinggi nilainya. Sebagaimana saya sebut tadi, Yang Berhormat pada dilaporkan pada 9 April menafikan bahawa ada apa-apa cadangan untuk membangunkan lapangan terbang jadi hub komersial. Tetapi selepas beberapa hari laporan ini, saya baca pula pada 13 April Mail melaporkan dalam bahasa Inggeris dengan izin, City Hall has confirmed receiving a proposal for the redevelopment of the Sungai Besi Airport by the Defence Ministry a few months ago, but details are still sketchy. Maknanya memang Kementerian Pertahanan beberapa bulan sebelum April, yang mana Yang Berhormat menafikan ada cadangan itu, satu cadangan proposal daripada Kementerian Pertahanan untuk pembangunan TDM Sungai Besi itu. Jadi itu soalan pertama. Berkaitan dengan itu pula,
dalam laporan 11 Jun berkaitan dengan TUDM pembangunannya, daripada kata-kata Yang Berhormat Menteri sendiri dilaporkan oleh Star Online dalam edisi Inggerisnya, bahawa katanya, iaitu merujuk kepada Yang Berhormat, satu perjanjian telah ditandatangani 2 minggu lepas membabitkan kementerian, pemaju iaitu LTAT dan pelabur dari Timur Tengah. Jadi maknanya ada maklumat yang terperinci, ada keputusan yang terperinci, ataupun perjanjian itu sekadar berapa saham satu pihak mendapat dan tidak lebih daripada itu. Kalau boleh dijelaskan lagi oleh Yang Berhormat. Terima kasih. Berdasarkan laporan media yang dipetik oleh Yang Berhormat Tumpat pada 9 April, memang saya melakukan penafian kerana ketika itu tidak ada cadangan. Ketika itu benar-benar tidak ada cadangan. Namun 13 April, laporan yang disebut oleh Mail bukan kenyataan daripada saya dan bukan kenyataan resmi daripada kementerian. Tidak ada, ya. Manakala pada 11 bulan Jun, yang dinyatakan bahawa TUDM telah menandatangani sebagainya, tidak ada, setakat ini tidak ada penandatanganan, apatah lagi surat dengan izin LOI yang telah diberikan kepada mana-mana syarikat. Jemaah Menteri cuma membuat keputusan supaya kajian terperinci dilakukan terhadap cadangan itu. Dan saya fikir dalam perkara ini kita harus mengambil kira bahawa Kementerian Pertahanan merupakan custodian dengan izin. Tanah itu adalah kepunyaan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan. Sebagaimana yang kita ketahui, mana-mana tanah yang didaftarkan atas nama kementerian atau agensi kerajaan, pemilik sebenarnya ialah KPTG. Dalam hal ini, apabila sesuatu cadangan penswastaan ataupun cadangan lain dengan izin BLMT, Bill, Lease, Marriage and Transfer dan sebagainya, ianya dikemukakan oleh Kabinet, bukan oleh Kementerian Pertahanan tetapi oleh pihak EPU, Economic Planning Unit, Jabatan Perdana Menteri. Terima kasih Datuk Speaker. Saya kenal lama dengan Yang Berhormat Menteri. Saya pun bersimpati dengan beliau, sukar untuk beliau menyatakan yang sebenar-benarnya apa yang berlaku, kerana saya fahamlah terikat dengan beberapa syarat yang telah ditetapkan. Namun yang nak saya kemukakan pada petang ini ialah mengapa sukar bagi kerajaan ataupun kementerian mengumumkan projek penswastaan ini dibuat secara tender terbuka. Bukan soal syarikat daripada Batu, daripada Tumpat atau daripada Gombak, tetapi kalau kerajaan mengambil sikap yang lebih telus dan lebih bertanggungjawab, maka dibuat tender terbuka. Yang ini Yang Berhormat belum jawab secara serius pada petang ini. Mengapa kerajaan enggan untuk mengadakan tender terbuka dalam projek penswastaan lapangan terbang Sungai Besi? Saya percaya kalau tender terbuka dibuat, 3 syarat yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Menteri sebentar tadi, antara lainnya memastikan kemudahan di lokasi baru disiapkan terlebih dahulu, dan di tempat yang baru ciri-cirinya juga memenuhi ciri-ciri state of the art. Saya percaya kalau dibuat secara tender terbuka, kerajaan akan mendapat satu syarikat yang terbaik untuk memenuhi ciri-ciri ini. Mengapa ini tidak dilakukan dan hanya dibuat secara sulit dan perbincangan tertutup dan tidak diberikan peluang? Dan mungkin ada syarikat-syarikat antarabangsa dan tempatan yang boleh joint venture untuk membangunkan tanah tersebut, dan dari segi prinsip value for money, kerajaan akan dapat keuntungan yang lebih besar yang selari dengan cita rasa Yang Berhormat Menteri supaya aset-aset negara ini diberikan protection dan perlindungan. Tetapi dalam konteks ini, saya percaya ianya akan menimbulkan banyak persoalan dan tuduhan terhadap yang akan dilemparkan terhadap kerajaan. Yang keduanya, akhirnya Yang Berhormat Menteri, apakah Yang Berhormat Menteri bersetuju